uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang berbahagia kepada Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Bilal dan seluruh hajatan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah kita menyambung kembali kitab Ushul Tauhid pada muka surat 40. Pada muka surat 40 sambung bulan sudah. Baris yang ke-13 daripada atas, betul kan? Alhamdulillah kita pada hari ini masuk tahun baru Hijrah 1438. Tambahlah umur kita setahun lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat yang ke-36. Allah menyatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Allah menyatakan dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Kita tahu peristiwa hijrah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorbankan segala-galanya. Bukan hijrah seperti kita daripada Kedah datang duduk di Hidayah ni, pinggiran Batu Kes. Batu Kesnya kita tak tinggal. Itik ayam pun kita bawa mari. Burung kuku pun bawa. Segala benda di kampung kita ni kita bawa mari. Isteri, anak. Adapun pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan segala-galanya untuk Islam. Tinggal semuanya untuk Islam. Kita tak dah. Kita lain hijrah. Itu bukan panggil hijrah, itu berpindah. Bukan hijrah. Kita datang sini kerana pekerjaan, kerana mencari rezeki. Adapun baginda dan para sahabat, dia berhijrah kerana Islam. Ada hak tak mau ikut, okey, tak ada masalah. Pergi ikut Rasulullah tanpa ada isteri, tanpa ada anak. Ada isteri yang ikut, suami tak mau ikut. Pergi ikut Rasulullah kerana itu perintah daripada Allah, kerana Islam. Harta ditinggalkan, kekayaan ditinggalkan. Tan Sri Abu Jahal, Tan Sri Abu Lahab, dia beri amaran, siapa-siapa yang nak ikut Rasulullah, maka segala harta milik dia, tanah, kebun, tinggalkan di Mekah. Kerana mu kaya di bumi Mekah. Abdul Rahman bin Auf, dia datang dalam keadaan dagang ke Mekah sebatang kara, sehelai sepinggan. Allah beri ilmu dia membina kekayaan dan bertakwa kepada Allah. Ketika dia nak ikut Nabi tu, Abu Lahab datang jumpa dia, Tan Sri Abu Lahab. Mu nak ikut Rasulullah ke mu nak duduk Mekah? Kata dia, aku ikut Rasulullah lah, kata dia. Kalau gitu tak apa mah. Mu kena tinggal harta mu. Tinggal lah, kata dia. Dia keluar daripada Mekah, ikut berhijrah dengan Rasulullah, meninggalkan segala kekayaan dia. Lepas tu bila dia sampai ke Madinah tu, dia termenung atas tangga. Orang tanya dia, bapa mah mu ingat ke Mekah ke? Sahabat tanya dia, ingat Mekah?
kita walaupun sejauh mana kita berada, tanah tumpah darah kita akan ingat. Situlah. Cuma dia kata, beritahu aku di mana pasar di Madinah ni. Pasar. Dengan bermodalkan sedikit, dia berniaga sekejap, dia bangkit balik menjadi jutawan milion di kota Madinah. Hebatnya dia. Dan hijrah Rasulullah ni kerana iman. Sebab apa? Sebab perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut perintah daripada Allah, kita tak boleh ingkar. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Bila kita ingkar, membawa kepada kekufuran, sesat. Dan tujuan Rasulullah berhijrah itu tadi, matlamat dia satu. Liyuzhirahu ala dini kulli. Meninggikan agama Allah daripada segala agama-agama yang lain. Itu matlamat dia satu je. Dan bila Allah perintah, bimbang apa lagi? Tahulah Allah menyelesaikan masalah rezeki ke, masalah isteri yang tinggal isteri, masalah suami ke yang tinggal suami, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Walha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia di Mekah tu diberi tawaran. Mu nak apa? Nak pangkat, nak kedudukan, nak jadi ketua, okey, kami akan lantik kamu. La, kata Rasulullah, tak. Mu nak harta, kami akan kumpulkan segala harta dan beri pada kamu. Tak. Rasulullah kata tidak. Nak perempuan, kami akan pilih, kami akan buat pertandingan Miss World Mekah. Selama semua perempuan daripada dunia ni datang buat pertandingan, hak lawa, hak menang tu kami beri kepada muda, kata Rasulullah. Tak. Semuanya tak. Kalau nak, dia beri isyarat, mu kena ikut apa yang kami mahu, iaitu berhentilah menyebarkan agama karut-marut. Tak, dia kata Islam ni karut-marut. Tinggalkanlah. Kerja kamu menyebarkan agama baru yang memecah belah masyarakat Arab, yang memecah belah orang Mekah. Allahu Akbar. Sedangkan Allah kata, datangnya Nabi ni, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kata Allah, aku mengutuskan risalahku, rasulku tu tidak lain melainkan untuk mendapat rahmat bagi sekalian alam. Dok kita dah dalam mula sudah kita dah cerita, tanpa mereka siapa kita? Boleh tak kita ketawa hari ni sembahyang ni fardu? Nah, itu rahmat tu. Kita dapat berada dalam Islam dan dalam iman. Jadi kedatangan utusan Allah ni satu je. Matlamat dia mengajak manusia mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala taghut, iaitu perkara yang melampaui batas. Itu matlamat kedatangan utusan Allah ke muka bumi ni. Dan Allah beritahu, faminhum man hadallah, ada di kalangan manusia tu dia akan ikut hidayah, petunjuk, rahmat yang dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Rasulullah wafat, pengganti dia adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama, iaitu orang yang memiliki Islam, memiliki kefahaman Islam, dialah menjadi galang ganti kepada Rasulullah menyebarkan. Sebab itu kita jangan kecewa. Jangan kecewa. Kalau kita mengajar, tak ada orang datang, orang marah, orang tak suka, orang benci, orang jebeh, orang cemuh, orang ludah. Itu sunnatullah. Dia akan berlaku begitu. Sampai bila? Sampai dunia dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penentangan akan berlaku. Ayat tadi telah menjelaskan kepada kita, huwallah, apa tu? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan kamu akan bertembung dengan golongan orang-orang musyrikin yang tidak menyukai
dakwah ataupun tidak menyukai Islam, rahmat yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa orang tak suka? Kerana orang tak suka tu dia ada kepentingan. Umpamanya sekarang, kenapa DAP dan orang-orang kafir tidak menyukai, malah di kalangan orang Islam sendiri, daripada PKR, daripada PAN tersebut, ni live ni, kenapa dia tidak menyukai? Kerana ada kepentingan. Kita contoh, RU 335 tu nak memertabatkan mahkamah syariah, di antaranya dipindah hukuman sebab bagi pemabuk, peminum arak. Hukuman yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah, sebab dia 40 sebatan hingga 80 sebatan. Hak ada hari ni 3 sebatan. Nak pindah kepada lebih pada 3 sebatan, itu terpulang pada hakim. Mahkamah syariah boleh mengenakan 40 sebatan. Bila 40 menepati Quran dan hadis. Kenapa dia tidak benar? Dia tak suka. Kenapa? Hak yang mabuk ini kita tengok, majoritinya adalah orang Melayu yang beragama Islam. Pergilah ke Zauk, kita pergi ke kelab malam, pergi ke kelab disko, pergi ke kelab dandu. Ada tak Cina, India? Ada. Seumpama mencari gagak ya putih di kalangan gagak-gagak ni. Jadi bila dia nampak bila orang Islam ni dikenakan hukuman sebab 40 rotan, dikelayak ramai, dia tak hendak dah. Dia tak akan buat dah, orang lain pun tak berani dah nak mabuk. Mabuk. Tuan tak tahu mabuk dah. Selangkah ke depan, 10 langkah ke belakang, tu orang mabuk. Asal balik je mabuk. Tidak abah kata dia, ada panggil abah ke apa? Nak kira beli. Nah, dia teh berjalan. Dah orang mabuk ni tak usah nak buat betul lah, dia mesti bengkak-bengkok punya perjalanan. Dan yang memiliki kilarak ni siapa? Kasbuk. Dia ni tahu. Wandeke dan umpamanya lagi. Siapa yang memiliki? Adakah orang Melayu? Orang Melayu jadi CEO je di Genting Highland bekas. Nah, matang ketua polis negara Tan Sri. Tempat orang judi, tempat orang menarak, tempat orang tunggil, tempat orang berzina. Orang yang tak nak kepada Islam ni orang yang ada kepentingan. Orang berpangkat, orang berkedudukan, orang kaya. Tak mau. Dia rasa susah dengan Islam. Allah beritahu, faminhum man hadallah. Ada sebahagian manusia ni bila diberitahu, diajak kepada iman dan diajak kepada Islam ni tadi, ada sebahagian yang akan ikut. Sebahagian lagi Allah sebut wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Sebahagian lagi dia lebih selesa duduk dalam dalalah, dalam kesesatan. Kita pergi kata ke, kita beritahu, awak ni salah ni. Salah maknanya dalalah sesat. Tapi bahasa lembut sikit, awak ni salah tak tutup aurat ni. Cuba kita kata awak ni tak tutup aurat ni sesat. Sesat daripada mana? Daripada jalan hidayah, jalan kebenaran, jalan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Marah tak dia? Angkat tapak kasut. Hak dia punya kaki dia 3 inci. Ketuk atas kepala kita masuk 1 inci. Marah dia bila kita kata sesat. Awak ni tu dia bertabaruk ni, keluar rumah ni berwangi-wangian ni. Ini dalalah ni. Dia marah tak? Kalau sebut sesat. Kalau sebut dalalah dia tak faham. Tapi kalau sebut awak ni sesat, peduli apa? Dia memang jawab gitu. Tu kerakir. Allah beritahu dah. Akan ada di kalangan manusia, walaupun seruan dakwah sampai pada dia, Nabi yang datang pada dia, dia akan menentang. Ini sudah menjadi sunnatullah, peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian beriman, sebahagian akan ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk. Qalu sami'na amanna. Sebahagian tu berkata kami dengar Tuhan dan kami beriman. Sebahagian pula dah dengar tetapi wa asaina. Sebahagiannya menentang.
Allahu akbar tuan-tuan. Ya, tu Allah beritahu. Dan Allah suruh kita ni, faminhum apa tu Allah suruh, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Mu berjalanlah atas muka bumi ni, mu tengok kesan-kesan sejarah yang ditinggalkan, bagaimana balasan kepada orang-orang yang mendustakan para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Allah nukilkan di dalam Al-Quran, tidak dinasahkan sehingga hari kiamat. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di dasar laut. Qarun dibenarkan oleh Allah di perut bumi dengan harta-hartanya. Kaum Samud, kaum Ad, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia suruh kita berjalan atas muka bumi, tengok ada kesan sejarah. Dah, di mana ada di bumi Arab, bila kita buat umrah tu ambil kesempatan lihat kesan-kesan sejarah. Tengok Mamia Firaun dalam muzium. Tengok kesan-kesan sejarah tu untuk menyedarkan kita betapa azabnya dikenakan oleh Allah terhadap mereka-mereka yang mengingkari atau mendustai rasul-rasul. Disuruh kita tengok. Allahu akbar tuan-tuan. Kita tengok orang yang menentang Allah. Kadang-kadang di dunia lagi Allah balas, kadang-kadang di akhirat. Baik. Wallazina tabawwa'ul dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah setelah beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah di negeri mereka, dan tidak pula di dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang-orang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Ketika Nabi dan para sahabat tiba di Madinatul Munawwarah, maklumlah berhijrah, meninggalkan segala-galanya. Bila sampai di Madinah, disambut oleh orang-orang Ansar yang berada di Madinah. Allah campakkan di dalam hati mereka keimanan yang teguh. Bila saudara mereka datang kepada mereka, mereka mengorbankan segala-galanya. Ada hak tinggal isteri, dia ada isteri lebih. Masa tu syariat tak turun lagi. Ada hak sampai 10 bini. Mu pilihlah, mu nak hak mana. Sampai gitu. Bini bro. Harta tu dia. Dia baris kata, mu pilihlah, mu nak kebun mana. Bantu sahabat muhajirin yang bersama dengan Rasulullah datang berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Tidak ada pun perasaan dalam hati mereka itu berhajat apa yang diberikan kepada orang-orang berhijrah. Orang-orang Ansar ni dia tak deki. Pengusi beri kepada kaum-kaum apa tu, muhajirin, dia tak deki. Walaupun dia berhajat kepada tu, tak. Malah dia amat mengasihani akan
golongan-golongan muhajirin yang berhijrah ke Madinatul Munawwarah tu. Kasihnya ni. Isteri pilihlah mu nak hak mana. Nak tu okey dia ceraikan, dia bagi. Masa tu edah tak ada lagi, cerai hari ni boleh kahwin lalu. Ayat edah tu tak turun lagi. Allahu akbar tuan-tuan ya. Harta diberi pilih mu nak hak mana. Abdul Rahman bin Auf ketika dia termenung atas tangga tu tadi, orang ingat dia nak ke isteri sahabat tu, apa tu golongan Ansar tu, bapa ni mu nak isteri ke? Ha ni tengok ni, mu pilih hak mana bini aku mu nak. Kata dia, dak, aku bukan nak isteri. Dak. Abdul Rahman tanya dia, di mana pasal? Dan dia minta kepada sahabat tersebut modal. Saya kalau tak silap segantang kurma. Segantang kurma sebagai modal. Dia pergi ke pasar dengan segantang kurma. Dah sahabat tu Abdul Rahman minta segantang, kalau minta kebun kurma pun dia bagi. Dah Abdul Rahman dia tak nak ambil kesempatan. Nak kita tu suka ambil kesempatan. Duk jaja sokmo. Jaja tabung, jaja macam-macam jaja. Kalau hak muallah tu 10 tahun duk muallah lagi. Saya selalu jumpa dalam kuliah-kuliah. Tengok muka awak lagi. Tengok muka awak lagi. Hari tu aku dah tolong dah. Awak kata nak pergi pondok Pasir Tumbuh. Aku telefon Pasir Tumbuh. Tak ada pun namamu. Lagi masjid lain pula. Dia nampak saya, dia lari. Dia tahu dah kita kenal. Mu'allah semua. Dia ambil kesempatan. Patutnya Abdul Rahman bin Auf ni, dah Allah campakkan keimanan yang jitu kepada orang-orang Ansar yang berada di Madinah tu. Dia boleh minta kesempatan. Tak bagi ya kebun kaku 10 hektar. Tak, dia minta segantang kurma untuk dijadikan modal bagi memulakan perniagaan baru di pasar Madinah. Dia tanya pasar, kawan tu beritahu situ pasar, dia minta modal. Dah dia keluar selai sepinggan, satu sei kupang pun Tan Sri Abu Lahab tak beri bawa. Allahu akbar ya, hebatnya. Tak ada lalu. Kita dah. Kita. Ada tak kita perasan peristiwa hijrah tu tadi yang membina ukhuwah melalui sifat orang-orang Ansar ni tadi, yang Allah campakkan keimanan, dia bersedia membantu segala apa juga. Akhirnya kesudahannya terbentuknya daulah Islamiah yang pertama di kota Madinatul Munawwarah. Nabi sebagai presiden dia, ketua negara. Dan dari situlah bermula pembukaan kota Mekah, pembukaan Konstantinopel. Pembukaan 2/3 dunia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembangkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Hebat tak peristiwa hijrah itu tadi? Terlalu hebat untuk kita nukilkan, untuk kita jadikan pengiktibaran dan pengajaran. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 106, dia menyatakan kepada kita pengorbanan yang kamu lakukan itu tidak sia-sia. Ya? Tidak menjadi sia-sia. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa saja ayat keterangan yang kami masukkan, batalkan atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datang ganti yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Tidaklah engkau mengetahui bahawa Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bila Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada para sahabat tu tadi, golongan Ansar, supaya membantu golongan Muhajirin ni tadi,
Dan dalam ayat ni menceritakan kepada kita bahawanya risalah ataupun ayat-ayat keterangan yang dulu di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Taurat, Injil, syariat dia berbeza dengan syariat Rasulullah. Baik itu orang-orang Yahudi pada ketika Rasulullah mengajak dia kepada beriman kepada Al-Quran ni, kitabullah, mereka menolak. Kerana apa? Kerana sangka mereka Taurat, Injil itu lebih baik daripada kitab Quran tadi. Mereka tak mahu. Mereka nak kekal dalam nu. Sedangkan Allah beritahu dengan datanya Al-Quran ni sebagai mukjizat Rasulullah, segala apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu tadi lebih baik daripada apa yang terkandung dalam kitab-kitab yang terdahulu. Bila Allah menasahkan kitab Injil, menasahkan kitab Taurat, menasahkan kitab Zabur, maka didatangkan Al-Quran, segala isi kandungan kitab-kitab yang terdahulu 104 buah, dan suhufi Ibrahim, suhufi Musa, semuanya terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Tak usah kita duk pelik, tak usahlah kita duduk susah hati. Baik itulah kita ni di antara umat yang terbaik, bersama dengan Al-Quran sebagai panduan hudanil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Insya-Allah kita akan bertambah baik, kita bertambah hebat, kita bertambah kecemerlangannya. Tidakkah kita tahu bahawanya Allah Subhanahu wa taala ni tiap perintah yang dia lakukan, dia lebih mengetahui, yang dia perintahkan dia lebih mengetahui dari apa yang kita tidak mengetahuinya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah menguasai segala alam, langit dan bumi, dan tidaklah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat menandingi dan yang dapat memberi pertolongan. Wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Allah sebut tak ada dah Tuhan yang lain yang dapat menandingi Allah, yang dapat melindungi dan memberi pertolongan. Baik itu kata ulama, bila kita mentauhidkan Allah, dia kena ada dua syarat. Pertamanya, Allah ni tunggal, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Allah tunggal. Tidak ada Tuhan dua, Tuhan tiga. Yang keduanya, Allah ni samad, as-samad. Allah ni tempat permohonan segala manusia, tempat permohonan. Baik itu kalimah as-samad ni dia satu je dalam Quran. 114 surah tu hanya satu je. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Satu tu je. Itu uniknya kalimah as-samad ni dijadikan syarat kata ulama. Pertamanya kita kena menunggalkan Allah, mengeluarkan segala kesyirikan kepada Allah. Dan yang keduanya iaitu Allah ni tempat penggantungan kita. Inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat yang kita sebut tadi. Ya, yang kita sebut tadi pada permulaan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Rasulullah mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Tidak dua, tidak tiga. Tu hak lain-lain tu sesat. Baik itu kita tidak boleh
Ada satu soalan pada minggu lepas dia orang tanya, kita pergi kat batu kek tu bawa anak kita melawat, anak kita tanya, tu apa benda bah? Hak berdiri tu. Kita jawab itulah Tuhan Hindu. Dah. Tuhan Hindu pun adalah Allah. Hak tegak tu bukan Tuhan, tu batu. Mu tak percaya mungkin kita kekeh kepala dia. Ada dia melawat. Kita pergi kita ketuk kepala dia. Dah, dia tak melawat tapi dia punya Tok Sami dia marah. Itu bukan Tuhan. Segala yang lain, hak Buddha sembah ke, hak Kristian sembah ke, hak Majusi sembah ke, hak Nasara sembah ke, hak Hindu sembah ke, itu bukan Tuhan. Itu batu, Tok Pekong. Sebab itu kita jangan ajar anak kita itulah Tuhan Hindu. Maknanya kita mengajar anak kita tu menduakan Tuhan. Itu salah. Tuhan satu je. Kul, katakanlah Allahu Ahad. Tuhan itu adalah esa, satu, tidak dua. Yang keduanya Allahus Samad. Kita kena ajar didik anak dan isteri kita, tempat bergantungan kita adalah Allah. Bukan satu Malaysia, bukan ya, tempat bergantungan kita. Kalau orang Felda pula hanya satu Felda di dunia. Nah. Marah Isa Samak. Bila orang Felda buat demonstrasi, suruh dia letak jawatan. Gaji penokong ditangguh sampai sebulan setengah. Duit jual buah. Itu pun bayar separuh, tak bayar habis lagi. Jual buah hak bulan dulu. Itu dia marah sangat. Demonstrasi, buat resolusi, minta supaya Abang Jik pecat dia daripada pengusi Felda. Kerana Felda dah tak ada duit. Marah dia, marah Isa Samak. Allahu Akbar. Jadi Tuhan ni tempat As-Samad, pergantungan kita. Pak permohonan, permintaan. Baik itu kalau kita tengok dalam fiqh. Fiqh ni bila perkara yang berkaitan dengan ibadah, kita sunat yang sunnah, kita jangan minta tolong orang. Macam kita nak ambil air sembahyang tak? Nak ambil air sembahyang tu, ada pengusi ulu cebok. Sunnah dan sunat, kita jangan minta tolongan berkaitan dengan ibadah ni tadi. Tengok Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita sebut selalu. Pergantungan di siapa? As-Samad. Ali. Dah, jangan panggil Samad je. Samad tu makhluk. Ada alik lain tu isim makrifah, menandakan dialah Tuhan yang satu tempat segala makhluk berhajat padanya. Allahu Akbar, tuan-tuannya. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satu hari Rasulullah beritahu bahawa dia akan datang untuk makan malam, dinner pada malam ini dengan para sahabat. Okeylah, Ali pun balik bertanya isterinya Fatimah Az-Zahra, anak kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dah isteri yang kita sayang, darling, liling. Dia tanya, liling ada tak makanan? Bapanya bah, malang kara, ayahnya nak datang, nak makan rumah kita. Kata Fatimah, tak ada. Kita nak makan pun tak ada lagi. Ali pergi ke mana? Bila dia beritahu tak ada, Tuan Ali terus ke Masjid Nabawi, dia sembahyang. Kemudian dia lepas sembahyang, dia tadah tangan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia tahu pada Ali ni boleh tak pergi jumpa Abdul Rahman bin Auf, beritahu dia, malam ni Rasulullah nak dinner sama aku. Abdul Rahman selari kambing pun dia boleh bagi. Ala dia pergi jumpa Osman bin Affan, jutawan mulia juga sahabat Nabi. Boleh tak Osman bin Affan akan memberi bantuan? Tak. Sebab dia tahu Allahus Samad. Dan nak beri makan kepada ayahanda dia tu, iaitu seorang Rasul, merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Sehingga disebut pada hadis, seteguk air yang diberi kepada orang-orang menuntut ilmu, pada orang mengajar ilmu ni, ganjaran pahala seumpama membina 70 buah Kaabah. Nah, tu dia.
Itu sahabat-sahabat dia berlumba-lumba untuk memberi makan. Tak, dia gitadah tangan. Tu orang yang hebat, tauhid dia. Kita dah sakit gigi sikit baru habis tok bomo cari. Habis tok bomo pergi cari. Sakit dah hilang juga, duit dah banyak dah, pengerah. Sana pengerah, sini pengerah, sana pengecik, semua habis. Lalah baru. Dah letih tu baru jumpa Tok Imam Amri. Tok Imam, jemput orang masjid Maya ajak umur saya. Baru dia nak bergantung pada Tuhan. Itu silat. Silat yang banyak yang berlaku pada masyarakat. Itu dari segi pertautan ataupun dari segi tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, situ dah gagal dah. Ali tak ada lagi turun tangan, tak ada Amin lagi datang khodam Fatimah hantar beritahulah. Tak usah susah-susah, dah ada dah orang hantar, sahabat hantar makanan untuk dimasak. Balik cepatlah. Nah, sebab nak lapor kambing, nak masak kambing ni, kena tolonglah. Ali pun amin amin ya rabbal alamin, meninggalkan Masjid Nabawi, pulang ke rumah membantu Fatimah menyediakan makanan untuk dimakan oleh ayandanya dengan bersama-sama dengan sahabat. Hebat tak tauhid mereka? Hebat tak? Kita ni tak yakin ke Tuhan, tak berapa duk mai duk mai hai semua. Kalau kita kuat sangat dengan Islam, kuat sangat beramal dengan Islam ni, dia duk main bawah kalau. Mampu kita tak dia. Semua tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Pampir tak boleh. Siapa kata pampir tak boleh? Dah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu begitu hebatnya Rasulullah dalam peristiwa hijrah baginda melahirkan generasi di kalangan para sahabat yang tidak bergoncang keimanan mereka walaupun diuji dengan nyawa dan darah-darah mereka. Itu lahirnya generasi sehingga sampailah kepada kita hari ini Islam tu. Baik itu Rasulullah dalam satu peperangan, Rasulullah berdoa angkat tangan, nampak ketiak, tak jatuh kepala dia, tak jatuh. Mendongak ke langit, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi kemenangan kepada mujahidin Islam. Adakah Allah dah tahu dia akan dah membantu Rasulnya? Dia tetap angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam peperangan Badar, peperangan yang pertama. Nabi duduk atas satu tempat tinggi, Nabi berdoa, kepalanya mendongak ke langit, tangan dia mengangkat ni sehingga nampak ketiak. Itu yang jadikan sandaran hukum melalui peristiwa ni. Bila kita berdoa, kita kena angkat tangan gini. Ini berdoa minta dengan Tuhan, tangan tu dia lembek je duduk atas riba, dengan tekuk-tekuk lentuk gitu. Macam mana Tuhan nak bagi? Nabi ni dengan penuh pengharapan mengalir air mata baginda. Kemudian jatuh serban baginda ni kerana mendongak ke langit ni, minta kepada Allah berulang-ulang. Rasulullah mengulangi permintaannya, Allahumma ahduka wa wa'duka, Allahumma in tahlika hadhihi insabata lam tu'bad ba'dal yaumi. Ya Allah, kurniakanlah janjimu ya Allah, sekiranya binasalah atau mati golongan ini, maka tidak ada lagi manusia terlepas hari ini yang akan menyembahmu. Dia ulang berkali-kali, jatuh serban dia. Padahal Allah dah berjanji dah akan menolong utusan dia dah. Sebagai seorang hamba, kita kena as-samad, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Nabi dia ulang kali, ya Allah, tunaikanlah janjimu, iaitu membantu orang-orang beriman, tentera-tenteramu. Andai kata matilah
golongan golongan sahabat yang awalu ni tadi nescaya tidak ada bersambung Islam selepas ni. Tu dia ulang-ulang tu Rasulullah. Dia nak ajar supaya pertautan kita kepada Allah lebih daripada biasa. Itu bila nak azan kita tangguh seketika. Baik, sambung tadi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq dia pergi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbuka ya Rasulullah fa inna Allah munjirun naka ma wa'adaka. Cukuplah ya Rasulullah, cukuplah sesungguhnya Allah akan menunaikan janjinya kepadamu. Tu dia. Tu Rasulullah tu dalam usaha dan ikhtiar dia merayu dengan Tuhan tu supaya dia menangkan mujahidin di dalam peperangan Badar. Kerana itulah peperangan yang pertama 313 orang lawan 1000 kafir musyrikin Mekah yang lengkap segala-gala persenjataannya. Sedangkan sahabat ada yang tidak berkasut, ada yang bersenjatakan pelpah tamar, berjalan kaki daripada Madinah menuju ke Badar, asalnya untuk mengambil kembali harta mereka, dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Peristiwa tersebut diketahui oleh musyrikin Mekah di atas tentera. Rasulullah duduk atas tempat tinggi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulangi doanya, mempertahukan pertolongan ni as-samad ni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar ni siang tengok sampai jatuh. Dak serban dia tu basah pipi Rasulullah, menangis, berdoa sungguh-sungguh. Lenguh tangan diangkat, nampak kotiak. Abu Bakar pergi, sudahlah ya Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah, cukuplah wahai Rasulullah. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah munjizun lakama wa'adaka, Allah akan menunaikan janjinya. Cukuplah, kata dia. Itu dia. Sebab itu Sayyidina Umar Ibn Khattab dalam ketika menjadi Amirul Mukminin, dia hantar satu tentera dalam satu peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi tentera-tentera Islam ni dia yakin, pertautan dia, keyakinan dia, kerana Khalid bin Walid ni memimpin tentera tersebut, kita tidak akan kalah. Umar dapat tahu, Umar atas surat pecat Khalid bin Walid daripada komando perang tu kepada tentera biasa. Umar Khalid dapat surat tu, dia pun turun lalu. Turun. Bagi kepada sahabat yang lain memimpin, diizinkan Allah peperangan tersebut, menang. Lalu ditanya kepada Amir Mukminin Umar, bapa mau pecat Khalid bin Walid ni? Orang lain tanyalah, bukan Khalid. Ayat ni lah selalu dibaca oleh Mak Sabu ni dengan guru-guru dia. Bila tak dapat jawatan, kalah, tu dia lari meninggalkan perjuangan bersama dengan ulama. Ditanya kepada Umar, bapa pecat ni? Kata Umar, aku bimbang nasrun minallah, pertolongan daripada Allah ni tidak datang kepada mujahidin Islam di dalam peperangan tersebut, kerana hati mereka telah berubah. Keyakinan mereka bahawa peperangan itu akan dimenangi oleh Islam kerana dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan mereka tidak lagi meletakkan seperti mana yang Rasulullah ajar, iaitu as-samad, pergantungan kita hanyalah kepada Allah, pertolongan kita hanyalah pada Allah, permintaan kita hanyalah kepada Allah, Tuhan yang Esa. Allahu Akbar, hebatnya.
Dan Allah menceritakan dalam kisah peperangan Hunain, kerana tentera-tentera Islam berbangga dengan jumlah yang ramai, kekuatan tentera, persenjataan yang hebat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekalahan sebagai pengajaran supaya kita tidak lagi meletakkan usaha dan ikhtiar itu sebagai sumber kejayaan. Usaha dan ikhtiar kita kena buat. Yang menentukan kemenangan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dulu usaha dan ikhtiar. Orang kata daftar pengundi, kita daftarlah pengundi. Sebanyak songeh. Anak kita ada daftar lagi, kita tolong daftarkan. Ambil IC dia, pergi ke pejabat pos, daftarkan. Payah ke? Tak payah. Berapa juta lagi orang Melayu Islam tak mendaftar sebagai pengundi. Dah bagaimana kita nak menang? Usaha kita tak buat, ikhtiar kita tidak usahakan, bagaimana kemenangan tu akan menjelma kepada kita. Tahi nak mengundi, tengok-tengok tak apalah Tuhan. Tak apalah Ustaz, Tuhan boleh ubah. Dia pergi pangkah bulannya, dia tak pergi pangkah hak lain. Mengingat Tuhan ni kuli kita ke? Nah. Allah suruh buat usaha dan ikhtiar dulu, barulah Allah akan memberi kemenangan. Nabi dia berusaha angkat tangan, ya Allah. Baik. In tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Bahkan jika kamu bersabar, bahkan jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Tu Allah beritahu dalam peristiwa tersebut. Nah, pengajaran Allah minta kita sabar. Apa makna sabar? Kita menekuni, melaksanakan usaha dan ikhtiar tu tadi dengan sabar. Komando kata tentera berkuda, Rasulullah beritahu, duk jangan tinggalkan bukit Uhud tu, jangan tinggal. Apa keadaan pun jangan tinggal. Khalid bin Walid memimpin tentera-tentera musyrikin pada ketika itu, dia belum Islam. Dia buat kalah. Tinggal harta yang banyak yang menyebabkan tentera-tentera pemanah tu meninggalkan benteng. Khalid bin Walid patah balik dan menghuru-harakan tentera-tentera Islam sehingga Rasulullah dilindungi oleh Zaid bin Harisah ni tadi dengan tubuh-tubuh mereka, walaupun ada juga kena luka juga Rasulullah pada peristiwa tersebut, berdarah pipi Rasulullah. Tengok usaha dan ikhtiar tu tadi kita kena patuhi, kita sabarlah. Tak usah kira orang kata daftar ngundi, kita daftar ngundilah. Ni terakhir dah, habis dah tempoh dia. Kalau pilihan raya bulan 3 tahun depan, hak tak daftar tu tak dapat ngundi dah. Tu usaha kita kena buat. Kena ada usrah, kena semua. Jangan kita duduk, tak apalah, kalau nak menang. Sampai bila tak akan menang? Tak akan menang. Allahu Akbar. Baik. Itu peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermentelamakkan mendirikan daulah Islamiah, meninggikan agama Allah daripada agama-agama yang lain, meninggikan perundangan Allah, syariat Allah daripada perundangan dan peraturan-peraturan agama-agama yang sesat, dengan pengorbanan mereka.
Dia tak boleh sekadar kita ni bercakap je, sekadar kita ni gunakan tubuh badan kita harta dak. Tak jadi, dia kena dua-dua sekali. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan kepada kita meninggikan agama, diceritakan tentang peristiwa hijrah Rasulullah, maka apa yang terkandung di dalam peristiwa tersebut iaitu pengorbanan sahabat-sahabat, harta mereka. Baik Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan bakhillah dan baikilah dengan sebaik-baik segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Belanjakanlah apa yang aku beri padamu, kata Allah. Untuk mana? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belanjakanlah. Belanja. Ada apa yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni kita belanjakan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran dan pahala yang besar. Kalau kita tak nak, maka kita sengaja menepah kebinasaan, akan dihumbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Waliyazubillah. Allah akan humbang kita ke dalam neraka. Kenapa? Kerana sikap bakhil kita tu tadi. Jadi kita lazimlah bila datang subuh surau kita ni, bohlah duit RM1 ke, 5 sen ke, 10 sen, beristiqamahlah hari-hari. Latihlah diri kita supaya berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Latih. Jangan kita biarkan. Dah, tak apalah saya tak beri pun orang bagi. Dah, Allah nak kita ni buat. Baiki diri kita daripada sifat bakhil tadi. Kenapa? Kerana Allah mengasihi. Innallah yuhibbul muhsinin. Allah mengasihi orang-orang yang muhsinin, yang berusaha membaiki perkara amalan-amalan mereka daripada dimurkai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, tuan-tuan ya. Jadi cukuplah sekadar tu mukadimah kita malam ni. Maknanya malam ni bukan giliran saya malam ni, tapi dah dimasuk dalam jodoh tu. Saya datanglah daripada Bera tadi. Datang daripada Bera ya. Jadual saya minggu kedua, sebab minggu pertama ni saya di masjid daerah Bera subuh, dan malam di masjid Jamik Bandar Teriak. Jadi oleh kerana dah dimasukkan tu, saya kena datanglah. Patutnya jadual saya minggu depan ya. Tak apalah, janji ada kuliah, janji ada. Saya pun datang hari ni, dapatlah kita sama-sama meraihkan kedatangan, iaitu awal Muharramnya hijrah, dan kita sama-sama berkongsi sikit sebanyak tentang peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang secara orang kata secara ada hak tadi, secara ringkas. Apa hak ingat tu saya cerita lah, insya-Allah. Ada soalan tak? Tak masalah, tak ada nak baca kitab malam ni. Ada soalan? Nah, sila. Ya. Dia ada dua kalender. Orang putih ni, orang Eropah, dia guna tahun Masihi, sempena kelahiran Nabi Allah Isa. Dia guna hak tu. Tu dia panggil tahun Masihi. Itu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi bila datangnya Rasulullah, diangkatnya Rasul sebagai Nabi, dan dikira tahun hijrah 1438 tu daripada tarikh hari hijrah. Bulan Masihinya saya tak ingatlah. Dari tarikh hijrah Rasulullah dijadikan tahun permulaan kalender Islam 1 Muharram.
Itu pada hari hijrahnya Rasulullah. 1 Muharram. Berapa tahun dah? 1438 tahun yang lalu peristiwa itu berlaku. 1 kurun lah, dah. Lebih 1 kurun dah. 1 kurun, makna lebih dah. Peristiwa tersebut berlaku. Itulah permulaan kiraan kalender hijrah ni tadi. Tapi benda tu tak popular. Kenapa? Kerana negara-negara umat Islam telah dijajah dan dia tukar kalender tu. Kalau di zaman keagungan Islam dulu, di bawah apa tu khalifah yang terakhir Ottomania Turki tu, dia masih lagi menggunakan 1438. Bila penjajah tu datang, dia ubah. Dia kira hari kelahiran Yesus dia, Nabi Isa tu ya, dia guna hak tu. Dah kalau kita guna hak tu, tak moleklah kita orang Islam. Kita guna hak ni, dah negara kita guna hak tu, dah kita nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana? Dah ditentukan oleh pemerintah. Kalau kita buat kalender ni, tulis surat. Mahkamah pun tak pakai. Kalender kita ni pakai kalender putih. Hari bulan yang keberapa? Hari apa? Pukul berapa? Asli pun jawab. Tak ada pukul-pukul encik, dia terus terkam katanya. Sebab mahkamah dia kena tengok kalender Masihi itu tadi. Bila tarikh berlaku jenayah, pukul jam berapa. Jam dia tak berubah lah. Jam ni dia tak berubah. Dia ambil putaran masa yang Allah tetapkan, matahari dan bulan 24 jam. Dia ambil waktu betul sebab dia tak tidak apa tu, tidak ada dua kiraan masa ni. Kalau kita duduk di Eropah, tak dia kiraan 24 jam kot, dia tak ada 48 jam. Kita duduk di Kutub Istiwa ni, tempat negara sejuk ni, yang panas berapa jam je, siang beberapa jam je, dia kira 24 jam juga. Kalau dia tak kira 24 jam, jadi bengong nanti. Cuma tahun ni dia ambil. Sebab itu kita kena ingat, kalender yang kita pakai Masihi ni adalah kalender yang dicipta oleh golongan-golongan Kristian yang mengambil tarikh kelahiran Yesus dia, Nabi Isa AS. Atas tengah kata kehilangan, kematian ada juga. Tak apalah, kita tak payah nak berbahas lah benda tu. Jadi kita lebih elok kita guna tahun Hijriah ya? Tahun ni, hari ni 1 hari bulan Muharram 1438 Hijriah. Kita lazimkan dalam surat, dalam apa tu, boleh faham? Ada lagi soalan lain? Tak ada ya? Ada, alhamdulillah. Mungkin tuan-tuan dah ada urusan malam ni, kita tangguhkan majlis kita dengan sama-sama kita bermohon kepada Allah, semoga dengan kedataran tahun baru Hijrah tadi membuka lambaran yang baru untuk kita sentiasa mempertingkatkan amalan dan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyat. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma